minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya 14 ni kita dah tak apa itu ulang. Tengok yang kedua, tajuk dia isim musanna. Ya, tajuk dia apa? Isim musanna. Ya, isim musanna. Apa maksud isim? Kata nama. Ya, isim kata nama. Musanna. Apa maksud musanna? Dua, lebih dari satu. Dua. Bilangan artinya bilangan. Merujuk kepada bilangan dua. Kata nama yang merujuk kepada bilangan dua. Ya, kata nama yang merujuk kepada bilangan dua. InsyaAllah. Okey, maknanya bilangan satu kita dah habis. Kita masuk kepada bilangan dua. Okey, tengok pada buku ni dia kata isim musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan dua. Ya, bilangan dua. Cirinya, bila nak jadi bilangan dua, ada ciri-cirinya. Cirinya dengan tambahan di hujung kalimah, ya, di hujung kalimah, bukan di awal kalimah, bukan di tengah kalimah, tetapi di hujung kalimah ditambah dengan alif dan nun. Ya, alif, tolong catat sendiri, alif semestinya alif huruf mad. Nun semestinya nun yang berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Sekali lagi, bila nak jadi bilangan dua, di hujung kalimah dan selepas alif huruf mad ditambah dengan nun yang berbaris di bawah. Sebab nun boleh baris atas, boleh baris depan, boleh baris bawah. Betul kan? Bila kita baca Al-Quran, nun boleh terima baris atas, baris depan dan baris bawah. Untuk bilangan musanna, nun di hujung kalimah hanya nun yang kasrah. Okey, contoh masjidani. Okey, kita dah belajar masjid minggu lepas masjidun. Betul kan? Kalau masjidun tolong tengok betul-betul, hati betul-betul, nanti kita baca Quran kita tahu. Masjidun. Ini berapa buah masjid? Satu. Okey, saya nak tanya, mana yang merujuk bilangan satu? Tanwin dhammah. Okey, tanwin dhammah ni kita sebut isim mufrad kan? Isim mufrad pada kedudukan marfu' ke mansub ke majrur. Tanda marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Alhamdulillah, bagus. Ya, 100% betul. Ya, marfu' bi dhammah. Jadi tengok masjidun ni bila baca saja masjidun, ya, kita terus dapat faham sebuah masjid. Ya, sebuah masjid. Mana tanda sebuah? Masjidun. Ya, pada tanda ni. Kemudian kita tahu masjidun ni pada kedudukan rafa' ke, pada kedudukan nasab ke, pada kedudukan kasrah. Jadi kita terus tahu ni rafa'. Okey, dengan baris di hadapan. Okey, jadi ni masjidun untuk sebuah masjid. Bila nak jadikan dua buah masjid, dia kena tambah alif dan nun di hujungnya. Di mana? Di hujung kalimah. Bukan di awal kalimah, bukan di tengah kalimah. Mesti ditambah di hujung kalimah. Dengan baris depan mesti tambah, ya, untuk jadi bilangan dua, tambah alif huruf mad, nun baris bawah. Ya, nun baris bawah. Dia nak tambah, jadi bilangan. Ini bilangan satu kan? Saya nak jadikan bilangan
2. Bila nak jadi bilangan 2, tambah alif huruf mat. Kalau alif huruf mat, mesti sebelumnya baris atas. Kemudian mesti diikuti huruf nun. Nun hanya terima baris bawah. Tak boleh baris depan, tak ada baris atas. Kalau nun baris depan, salah. Kalau nun baris atas pun salah. Jadi yang betul, nun baris bawah. Untuk bilangan 2. Okey, sekarang kita dah tahu. Ini alif huruf mat. Jadi kalau alif huruf mat, tak bolehlah sebelumnya baris depan kan? Jadi tukar baris dia. Ya, tukar baris dia. Jadi baris atas. Jadi sekarang sambung masjidani. Nampak? Dah jadi balik masjidani. Okey, sekarang dah jadi berapa buah masjid? 2. Ya, dah jadi 2 buah masjid. Jadi alif ni disebut dalam bahasa Arab untuk bilangan 2, alif musanna. Ya, kalau kita belajar tajwid, alif harfu mat kan? Untuk tajwid itu untuk tajwid. Untuk bahasa Arab, alif musanna yang merujuk kepada bilangan 2. Sekarang dah jadi berapa buah masjid? 2 buah masjid. Okey, sekarang saya tukar pula. Ni dah faham betul? Jelas sangat-sangat yang dekat sana tu. Tuan Haji faham tak ni? Tuan Haji? Boleh insya-Allah. Sungguh faham ni? Faham. Alhamdulillah. Sekarang saya tukar. Yang suara perempuan tak dengar langsung, ada ke tak ada? Boleh on sendiri, boleh on. Masjidan. Tadi masjidun kan? Ini masjidan. Ini penting. Di hujung kalimah ni sangat penting baris ni. Sangat-sangat penting. Kenapa? Bila kita i'rab Al-Quran, dia sangat berfungsi. Kenapa dhammah, kenapa fathah, semua tu kena faham. Ini sebab satu kalimah tak jelas lagi lah. Tetapi kita kena faham. Ini masjidan. Kalau kita berhenti jadi hukum iwad kan? Kita sebut masjidah. Ya? Bila dengan baris atas ni, tanwin fathah ni, kita sebut mansub. Kita sebut apa? Mansub. Ya? Mansub. Bila mansub, nak jadikan bilangan 2, masjidah ini berarti sebuah masjid pada kedudukan mansub. Nak dijadikan tambahan untuk 2, kita kena tambah ya. Ya ni ya harfu lin. Ya huruf apa? Ya huruf lin. Ya huruf lin juga sebelumnya mesti baris atas. Kemudian diikuti nun. Untuk bilangan 2, nun mesti kasrah. Mesti kasrah. Sekarang, bila nak sambung, alif ni kena, tanwin ni kena tukar. Nampak? Ni tanwin. Sebab tanwin tak boleh duduk di tengah kalimah. Kita angkat ni. Kita angkat baris 1, alif dia juga terangkat. Ya, sekarang kita sambung. Masjidaini. Nampak? Dah jadi masjidaini. Jadi masjidaini ni berapa buah masjid? 2 buah masjid. Pada kedudukan rafa' kan mansub. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran, ya, jumpa ya nun. Alif nun. Yang kedua-duanya nun mesti baris bawah. Untuk bilangan berapa tu? 2. Bilangan 2. Tapi kedudukan yang berbeza. Satu marfu', satu mansub. Maksud tetap sama. Ya, maksud tetap sama. 2 buah masjid. Tapi ini dengan ya huruf lin. Jadi jumpa dalam Al-Quran, jumpa ya huruf lin untuk bilangan berapa? 2. Untuk bilangan 2. Selalu saya bagi ingat dulu masa saya belajar. Ya. Jadi Ustaz kena ingatkan kami solat subuh. Solat subuh baca berapa rakaat? 2 rakaat. Sebut dalam bahasa Arab macam mana? Rakaataini. Rakaataini. Guna ya huruf lin ke tak? Lin. Jadi jumpa dalam Al-Quran ya huruf lin untuk bilangan berapa? 2. Bilangan 2. Boleh? InsyaAllah boleh ingat. Nanti jumpa dalam Al-Quran ya huruf lin semestinya bilangan 2. Okey, contoh saya pegang pen ni. Kalau satu pen boleh sebut qalamun. Okey, kalau qalamun tukar jadi 2? Qalamani. Tadi kalau qalamun pada depan kan? Marfu' bi dhammah. Okey, tukar jadi 2.
Qalamani. Alhamdulillah. Qalamani. Okey, dengar saya cakap. Sekarang saya tukar. Qalaman. Qalaman. Sebatang pen juga. Tukar dari bilangan 2. Qalamaini. Alhamdulillah. Mumtaz jiddan ya ukhti. Bagus sangat. Pandai. Alhamdulillah. Bahagia saya dengar. Qalamaini. 2 batang pen. Pada kedudukan? Mansub. Pada kedudukan. Ya? Alhamdulillah. So, baru belajar dah kenal marfu', dah kenal mansub. Rugilah orang yang tak nak belajar. Tak belajar, tak kenal apa tu marfu', apa itu mansub. Okey, yang ketiga, al-akhir. Al-akhir. Senang ke susah? Senang kan? Senang. Senang. Sementara belum belajar panjang-panjang ni, ajak kawan ramai-ramai ikut ini. Nanti kalau dah panjang-panjang nak susah, nak belajar, nak pusing belakang susah kan? Sekarang tadi masjidun, lepas tu masjidan, lepas tu masjidin. Inilah tanwin yang ada di dalam Al-Quran. Tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Okey. Masjidin ini pada kedudukan kasrah. Majrur bil kasrah. Majrur, tanda majrurnya dengan apa? Kasrah. Ini kasratain. Kenapa sebut kasratain? Saya sebut. Saya sebut kasratain. Ada huruf apa di ujungnya? 2 baris 2. Berbaris 2. Ada 2 tanda barisnya, iaitu kedua-duanya berbaris di bawah. Kasratain, 2 baris di bawah. Nampak ada 2 tak ni? 1, 2. Baris dekat mana ni? Di bawah. Di bawah. Okey. Jadi ini sebuah masjid. Nak jadikan 2 buah masjid, tambah juga dengan ya nun. Ya huruf lin. Ingat, untuk bilangan 2 mesti ya huruf lin. Kemudian diikuti nun kasrah. Okey. Sekarang boleh tak tanwin duduk di tengah kalimah ni? Tak boleh. Okey, mesti keluarkan apa? Baris. Keluar 1 baris. Okey, bunyinya macam mana sekarang? Masjidain. Masjidi. Boleh. Boleh ke? Masjidi ni. Ya. Tak boleh. Jidin. Barisnya letak di atas. Balik. Kena bunyi macam mana ni? Masjidi ni. Nina. Sebab dia pada bawah. Masjidina ke? Masjidi jadi masjidi ni. Betul lah tu. Jadi kita tengok bila baris bawah dia akan jadi macam tu. 2 buah masjid. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga kita baini. Jadi kita baini ni dengan ya huruf lin kan? Ya. Jadi kalau bilangan 1, kita bun ke, kita ban ke, kita bin? Tabin. Boleh dua-dua. Ya, boleh dua-dua. Sama ada mufradnya, isim mufradnya kita ban, juga jadi kita baini, ataupun kita bin, juga jadi kita baini. Ya. Okey, alhamdulillah. Yang ini kita kena ingat ya, ni yang huruf ni jadi baris atas. Baris. Pakai yang huruf lin. Okey, yang huruf lin tak ada sebelumnya baris bawah. Okey, kita baini mufradnya ialah sama ada kitaban ataupun kita. Yang huruf lin tak ada sebelumnya baris bawah. Tolong tulis. Kita baini untuk mufradnya boleh 2. Sama ada kitaban atau kita bin. Tolong tulis. Kitabah ini untuk mufradnya boleh 2. Sama ada kitaban. Boleh 2. Sama ada kitaban ataupun kita bin. Sama juga masjidaini itu tadi. Sama ada masjidan atau masjidaban. Jadi untuk ya harfulin boleh 2 keadaan.
sama ada masjidan ataupun masjidin. Sama juga kitabaini, sama ada kitaban atau kitabin. Tapi bila masjidani tak ada dua, satu saja. Masjid, masjidun. Jadi masjidani untuk mufradnya masjidun. Untuk masjidaini boleh dua, sama ada masjidan atau masjidin. Kitabaini untuk mufradnya boleh kitaban atau kitabin. Okey, yang keempat. Baitani. Berapa buah rumah? 2 buah rumah. Mana tanda 2 buah rumah? Ya. Kita tengok tu baitani. Berapa buah rumah? 2 buah rumah. Okey, baitani. Untuk isim mufradnya? Tengok betul-betul. Tu dengan alif nun. Jadi mufradnya dengan baitun. Mesti dengan dhammah. Boleh tak baitan atau baitin? Tak boleh. Sebab di sini dia gunakan alif nun. Bila alif nun, mesti untuk isim mufrad dengan baris depan. Jadi baitani, mufradnya, isim mufradnya baitani berarti 2 buah rumah. Jadi sebuah rumah mesti dengan kalimah baitun. Tak ada pilihan. Ya, tak ada pilihan. Baitun. Ya, nampak? Baitun. Baitun sebuah rumah. Ini pada kedudukan tanwin dhammah. Ya, yang disebut pada kedudukan marfu. Jadi bila nak jadikan 2 buah rumah mesti tambah alif nun, alif harfu mad. Baitani. Nampak? Baitani. Jadi alif ni merujuk bilangan 2. Jadi ini marfu dengan dhammah, ini marfu dengan alif. Ya? Okay, sekali lagi tengok elok. Ini marfu dengan dhammah untuk bilangan isim mufrad. Ya? Ini marfu dengan alif nun sebab isim musanna. Okey, jelas tak? Kak Ima? Jangan ngantuk. Tahu memang ngantuk tapi kena lawan diri. Macam Ustaz cakap 2 malam yang lepas. Ya, tak semestinya kita tak kurang tidur malam, siang kita nak tidur je kan. Orang Islam mesti kuat. Tengok Rasulullah berperang, peperangan pertama ialah peperangan Badar di bulan Ramadan. Kita menang kan? Orang Islam menang. So kita kena lawan diri kita sungguh-sungguh. Nampak sekali lagi? Baitun jadi 2 rumah, baitani. Okey, sekarang saya tukar. Kalau baitan jadi 2 buah rumah macam mana? Baitan. Ini sebuah rumah tapi mansub kan? Jadi 2 rumah macam mana? Tambah ya nun. Ya huruf apa tu? Ya mesti ya huruf. Boleh tak ya huruf mad? Kenapa tak boleh? Sebab untuk bilangan 2 mesti ya huruf lin. Baitani. Nun mesti baris bawah. Baitan, baitaini. Kalau baitin sama ke tukar? Sama. Kalau baitin pun sama. Ni yang nun jadi. Baitaini. Okey, tapi ini kita sebut mansub. Ini kita sebut majrur. Nampak? Ini kita sebut mansub bil ya nun. Ini majrur bil ya. Nampak tak sama? Sebab ini pada kedudukan majrur. Ini pada kedudukan mansub. Nampak sama sebut berbeza. Ya, nampak sama tapi tak serupa. Okey, boleh ikut tak untuk bilangan 2 isim musanna? Boleh ikut semua? InsyaAllah. Saya okey ya. Boleh jelas ke tidak? Yes. Jelas. Alhamdulillah. Nak contoh lain tak? Al-Quran. Okey, saya nak suruh buat satu contoh yang membahagiakan. Saya bagi kalimah ni tolong tukar untuk jadikan isim musanna. Ya? Tolong tukarkan jadi isim musanna
Lepas tu buka suara tu bagi tahu saya. Seorang, tapi ramai-ramai lah, seorang-seorang pun boleh. Okey, tukarkan jadi bilangan 2, jannah. Jannah ni boleh memberi maksud syurga atau juga boleh memberi maksud ke kebun. Ya. Okey, kalau jannatun sebuah syurga ke satu syurga? Satu syurga ataupun satu ke kebun, sebuah kebun. Tukarkan jadi bilangan 2 macam mana? Jannatani. Jadi jannatani. Boleh guna ta marbutah tak kalau nak jadi bilangan 2? Tak boleh. Tukar jadi ta apa? Tamas Tuhan. Alhamdulillah. Ta maftuhah. Tukar kepada ta maftuhah sebab ta marbutah hanya duduk di hujung kalimah. Sekarang kita nak tambah dengan alif dan nun kan? Maka tukarkan ta marbutah kepada ta maftuhah. Jadi bunyinya Alhamdulillah, pandai-pandai berlaku. Jannata ni. Yang ni jannatan. Boleh tak kita baca jannata di sini? Tak boleh. Bila kita berhenti bunyinya macam mana? Tukar ta marbutah kepada hasaki sakinah, ya. Bila berhenti tak boleh jadi hukum iwad, ya. Dia jadi hukum ha sakinah, ya. Tukar jadi jannah. Tukar jadi huruf ha, ya. Okey, bilangan 2 jadi bunyi macam mana? Bunyinya Jannataini. Jannataini. Ini jannatin? Jannataini. Sama. Okey, sama. Alhamdulillah. Jannataini. Sebutannya sama ke tak? Sebut sama. I'rab berbeza. Ini kita sebut mansub. Ini kita sebut majrur. Sebab rujuk kepada mufrad. Mufrad yang ni baris atas. Yang ni baris bawah. Yang ni baris depan. Okey. Tengok betul-betul, dengar baik-baik. Ini kita sebut marfu' bil dhammah. Ini kita sebut mansub bil fathah. Ini kita sebut majrur bil kasrah. Okey, ini untuk bilangan isim mufrad. Sekarang kita pergi kepada isim musanna. Mana marfu'? Marfu' bil alif. Ya, marfu' dengan apa? Marfu' bil alif. Ini marfu' dengan apa? Ya. Ini marfu' bil ya. Ini mansub dengan majrur dengan apa? Ya. Okey, ingat baik-baik. Ini tanda mansub bilangan 2 dengan alif. Tulis betul-betul. Sebab kita nak faham Al-Quran. Dah lama baca Quran. Tak faham. Dalam Al-Quran ada jannataini. Kan? Dalam Quran ada jumpa jannataini. Ada 2 kebun. Okey. Ini tanda marfu. Ini tanda mansub. Ini tanda majrur. Untuk bilangan berapa ni? 2. Bilangan 2. Sekali saya ulang. Biar sampai faham. Lumat-lumat. Makan nasi kita makan tak jadi penyakit sebab dah lumat sangat. Ya. Ini marfu' dengan dhammah untuk isim mufrad. Ini mansub dengan fathah untuk isim mufrad. Ini majrur dengan kasrah untuk isim mufrad. Okey, tukar settle dah isim mufrad. Dah pandai sangat. Dah pandai marfu', dah pandai mansub, dah pandai majrur. Okey, tukar bilangan 2. Mana tanda marfu'? Alif nun. Alif. Ya, ini mana tanda marfu'? Mansub? Ya. Ini mana tanda majrur? Ya. Okey, untuk bilangan berapa? Bilangan 2. Bilangan 2 dalam bahasa Arab disebut apa? Musanna. Kalau 1 dalam bahasa Arab disebut apa? Mufrad. Okey, biasakan. Mufrad, musanna. Mufrad, musanna. Buat nyanyi pun tak apa. Mufrad, musanna, mufrad, musanna. Apa nak tanya apa bu? Mufrad, musanna. Itulah 1, 2, 1, 2. Okey?
Alhamdulillah. Senang ke susah? Cuma kena ingat, kalau alif digandingkan dengan nun, alif tu mesti alif mad. Kalau ya digandingkan dengan nun, baris bawah, ya itu mesti ya huruf lin. Ingat alif mad, ingat ya lin. Ingat alif mad, ingat ya nun. Ya lin. Maka ya huruf lin. Jadilah bilangan dua. Alhamdulillah. Okey, pandai dah tu kita teruskan. Kita nak salin dulu, saya bagi masa 1 minit. Salin dulu 1 minit dari sekarang. Dah salin dah? Dah. Dah, okey, kita teruskan. Tengok dia kata, pada contoh pertama dan keempat. Contoh yang pertama, masjidani. Contoh yang keempat, baitani. Terdapat ciri alif dan nun. Sebab di hujungnya tambah alif dan nun. Sedangkan pada contoh kedua dan ketiga, terdapat ciri ya dan nun. Okey. Jadi dia bagi 4 kalimah bentuk yang berbeza. Ya, yang pertama dan yang keempat sama, di hujungnya tambah alif nun. Yang kedua dan ketiga tambah ya nun. Ya, jadi bila huruf yang berbeza, ya, sebut pun berbeza. Tapi kesemua 4 contoh tu merujuk kepada bilangan dua. Jelas. Okey, tengok penjelasan. Cara membuat isim musanna. Yang harus diperhatikan. Bila isim mufradnya dalam kedudukan dhammah di akhir kalimah, dalam istilah nahwu disebut marfu'. Disebut apa? Marfu'. Macam mana nak tulis tu? Marfu' tulis macam mana? Macam ditulis. Ya, betul. Marfu'un. Marfu'un. Jadi dhammah dan alif tadi kan? Yang pertama untuk isim mufrad marfu' dengan dhammah. Yang kedua isim musanna marfu' dengan alif. Okey, jelas? Jadi untuk bilangan mufrad marfu' dengan apa tadi? Marfu' dengan apa? Dhammatun. Jadi dhammatun, dhammah, tanda dhammahnya dengan apa? Baris 2 di hadapan. Okey, seterusnya. Ini dhammah dengan dhammah untuk bilangan 1. Untuk isim mufrad. Untuk bilangan 2, dhammahnya dengan apa? Marfu'nya dengan apa? Marfu' dengan apa bilangan 2 tadi? Alif. 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 Nun. Alif huruf mad, nun mesti kasrah. Ini untuk bilangan berapa? 2. Musanna. Tulis hari ni sekejap ni ingat, sekejap lagi lupa. Musanna. Ya, yang ni dhammah untuk isim mufrad. Musanna dengan alif. Ya, jadi alif inilah tanda marfu'. Jadi untuk mufrad marfu' dengan dhammah. Untuk musanna marfu' dengan alif ataupun juga disebut alif nun. Nun mesti kasrah. Ini mesti ingat. Kalau tak ingat ni, belajar panjang-panjang pun habislah. Ya, mesti ingat betul-betul. Mufrad marfu' dengan dhammah. Musanna marfu' dengan alif nun. Nun mesti baris bawah. Ya, dan alif ini mesti tak boleh ada tanda atasnya. Tak boleh tanda kecil ke besar ke, tanda bulat ke, tanda lonjong ke, tak boleh. Dia mesti tanpa ada sebarang tanda. Kalau ada tanda apa-apa di atas alif ni, tak boleh jadi alif untuk bilangan musanna. Alhamdulillah. Ya, seperti yang pertama dia kata masjidun. Jadi masjidun pada huruf dal terdapat tanwin dhammah. Maka untuk musannanya harus ditambah alif dan nun. Dengan demikian menjadi masjidani. Ya, jadi masjidani tanda marfu' dengan alif nun. Ya, dah jadi bilangan berapa? 2 buah masjid pada kedudukan
Marfu. Okey, marfu bilangan 1 dengan dhammah. Marfu bilangan 2 alif nun. Buatlah contoh apa-apa pun. Ya, mesti caranya macam itu. Ya, mesti caranya macam itu. Okey, saya bagi lagi contoh supaya betul-betul pandai. Cakap Arab sekolah apa dia? Cakap Arab. Tadi masjid. Madrasatun. Ya. Madrasatun. Madrasatun. Ya, ini disebut marfu dengan dhammah. Ini untuk berapa buah sekolah ni? Semua sekolah. I'rabnya dengan apa ni? Marfu dengan dhammah. Marfu bil dhammah. Bil dhammati. Bil dhammati. Ya, marfu dengan dhammah sebab dia isim mufrad. Kalau nak jadikan marfu bilangan 2 tambah dengan huruf apa? Alif nun. Bunyinya macam mana? Madrasatani. 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 Boleh? Dan sekarang dah jadi berapa buah sekolah? 2 buah sekolah. Jadi mana tanda duanya? Alif dan nun. Jadi alif ni disebut alif apa ni? Alif musanna. Alif musanna. I'rab dengan jadi ini isim mufrad marfu dengan dhammah. Ini alif marfu untuk bilangan musanna. Ini marfu bil alif untuk bilangan musanna. Ini marfu dengan dhammah isim mufrad. Ini marfu dengan alif untuk isim musanna. Okey, begitulah kalau madrasatan bunyinya Madrasatani. Madrasatani. Jadi dah pandai. Kalau dah pandai kita tukar. Dah pandai kita tukar. Apa pun semua ambillah apa pun nampak kalimah isim, tukarkanlah. Maktabun, maktaban, maktabin, tukar. Maktabun, maktabani, maktabaini. Macam tu je lah. Apa pun kita nampak kalimah isim, lepas tu kita tukar jadi isim mufrad, jadi isim musanna. InsyaAllah tak sampai seminggu pandai lah. Ya, jumpa apa je jumpa. Ya, nampak. Kalau nampak apa-apa je tukar. Kursi. Nampak ni kursi ni. Ini kursiyun. Ya, kursiyun jadi 2 buah kursi. Kursi. Kursa ni. Ataupun kursai ni. Nampak je apa-apa kalimah isim, tukarlah. Ya, Zahratun sekuntum bunga. 2 kuntum bunga. Zahratani. Kalau zahratan? Zahratani. Dah pandai dah. Alhamdulillah. Pandai sangat. Okey, dah pandai. Lagi apa saya nak ambil contoh lagi? Ya. Apa yang saya nak nampak kat sini? Ya. Al-Quran. Dah apa dia? Dah pandai. Yang ikut ni semua dah pandai. Alhamdulillah. Quran. Ya, Al-Quranu. Untuk 2 buah Quran? Al-Qurani. Kalau Al-Qurana? Al-Quranaini. Ya. Kalau bustanun? Bustanun tu sama juga kebun. Ya, bustanun 2 buah kebun. Bustani. 2 buah kebun. Bustanun jadi terperangkap. Bustanun 2 buah kebun. Bustani. Ujungnya ada nun tu. 2 nun. Yalah, nak perangkap senang je. Bustanani. Bustanun. Jadi tambahkan alif nun di ujung. Jadi bunyinya Bustanani. Bustanani. Nampak ni? Ada alif 2 nampak ni. Bustanani. Ya. Okey, boleh. Ni bustanun, sebuah kebun. Tambah alif nun lagi. Alif nun. Bustanani. Kalau bustanan? Bustanani. Bustanaini. Samalah kalau bustanin. Ya. Okey. Mana bustan?
Bustan artinya kebun. Okey. Kebun kat dunia ni nampak kebun kan? Okey, alhamdulillah. Kalau tak belajar takkan faham. Dah belajar baru nampak. Oh, sebab itulah tadi dalam Quran kami belajar, ya, kami tadabburkan kalimah ada jumpa kalimah zurriyatun, ada jumpa kalimah zurriyatan. Cuba tukarkan tadi dalam Quran ada kalimah zurriyatun, zurriyatan. Suryatani. Kalau zurriyatun jadi Suryatani. zurriyatani. Kalau zurriyatan alhamdulillah pandai dah Kak Ina. Kan? Kalau belajar insya-Allah memang boleh pandai. Letaklah kalimah apa pun, itulah kaedahnya dalam Al-Quran. Okey, tengok selepas masjidun kita masuk yang kedua. Ya, yang kedua mar'atun. Ya, mar'atun. Apa maksud mar'atun? Perempuan. Pandai, alhamdulillah. Ya, belajar mesti pandai. Okey, tengok dia kata apa? Ya, mar'atun. Seorang. Berapa ramai tu? Seorang. Seorang. Ya. Okey, pada kedudukan apa tu? Marfu. Marfu dengan apa? Dhamma. Marfu bidham. Marfu dengan baris depan. Untuk kalimah isim apa? Mufrad musanna? Mufrad. Okey, mar'atun tukarkan kepada isim musanna. Mar'atan. Tukarkan kepada isim musanna. Mar'atani. Pandai, alhamdulillah. Mar'atani. Berapa orang perempuan? 2 orang perempuan. Kalau saya tukar mar'atan, tukar kepada isim musanna. Kat rumah dah jawab. Mar'ataini. Mar'atan. Mar'ataini. Alhamdulillah. Mar'ataini. Okey, bagus. Faham dah tu. Ya, jadi dia kata mar'atun, ya, pada huruf ta terdapat tanwin dhammah, ya, menjadi mar'atani. Jadi pada huruf ta terdapat alif dan nun di bahagian hujung. Dalam istilah ilmu nahwu, marfu'nya isim mufrad adalah dengan dhammah. Gariskan. Ya, ataupun tanwin dhammah. Apa bezanya? Kalau ada alif lam, dia tak boleh ada tanwin. Kalau tak ada alif lam, baru ada tanwin. Tadi kita belajar tak ada alif lam kan? Bila tak ada alif lam, kita gunakan tanwin dhammah. Kalau ada alif lam, tinggal baris depan saja. Tinggal baris satu. Tak boleh sebut tanwin dhammah. Kita sebut dengan dhammah. Sekarang tengok baik-baik. Ya, kalau tadi kita sebut masjidun. Masjidun itu tidak ada alif lam. Ya, jadi kalimah ini disebut isim nakirah. Artinya kalimah yang umum. Sekarang kita pergi bermula dengan alif lam. Ya, kalau masjidun di hujungnya ada tanwin dhammah. So sekarang kita mula dengan isim ma'rifah. Bila isim ma'rifah mula dengan alif lam. Jadi masjidun jadi al-masjidun. Boleh tak al-masjidun? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tidak ada alif lam. Kesalahan besar apabila ada alif lam diletakkan tanwin. Ya, kerana alif lam dan tanwin tak boleh duduk dalam satu kalimah. Kenapa? Sebab alif lam merujuk kepada kalimah isim ma'rifah. Kalau tanwin merujuk kepada kalimah isim nakirah. Ya, ma'rifah khusus, nakirah umum. Mana boleh dalam satu kalimah dialah kalimah khusus, dialah kalimah umum. Tak boleh. Jadi bila ada alif lam, hilanglah tanwin. Bila tak ada alif lam, muncullah tanwin. Okey, sekarang kalau al-masjidu disebut juga marfu dengan dhammah. Tapi bukan marfu dengan tanwin dhammah. Jelas ke tidak? Jelas, Ustazah. Senang je. Okey, tengok. Dalam istilah ilmu nahwu, marfu'nya isim mufrad adalah dengan dhammah atau tanwin dhammah. Ya, kalau tanwin dhammah yang tak bermula dengan alif lam. Contoh,
Saya buat balik biar sampai pandai betul-betul. InsyaAllah. Ini disebut marfu dengan tanwin dhammah. Ini disebut marfu dengan dhammah. Apa beza? Bezanya di sini kalimah ini dalam bentuk ma'rifah pula. Nakirah. Ya, bila tak bermula dengan alif lam disebut nakirah. Jadi bila nakirah dia marfu dengan tanwin dhammah. Apa maksud tanwin? Baris dua. Okey, yang ini dia mula dengan alif lam. Bila mula alif lam boleh tak ada di hujungnya tanwin? Tak boleh. Tulis besar-besar. Alif lam dengan tanwin tak boleh duduk dalam satu kalimah. Jadi ini marfu dengan dhammah, ini marfu dengan tanwin dhammah. Ya, dan kedua-dua ini adalah kalimah isim merujuk kepada bilangan isim mufrad. Okey, tengok contoh yang pertama. Dengan tanda dhammah. Tanda dhammah artinya baris satu saja. Ya, dia bagi contoh al-kitab. Ya, al-kitab iaitu sebuah buku. Ya. Jadi di situ marfu dengan dhammah kan marfu dengan tanwin dhammah. Marfu dengan dhammah. Kenapa tak marfu dengan tanwin dhammah? Sebab ada alif lam. Tak ada alif lam. Pandai, alhamdulillah. Mumtaz jiddan. Pandai, alhamdulillah. Okey, tengok contoh yang kedua. Ya, dengan tanda tanwin dhammah. Tafadhali ya ukhti. Udkhuli. Ya, insya-Allah. Ya, kitabun. Kenapa disebut kitabun tak kitabu saja? Kenapa disebut kitabun tak sebut kitabu je? Sebab tak ada alif lam. Sebab biduni alif lam. Tak ada alif lam. Tanpa alif lam. Jadi kalau tak ada alif lam, muncullah tan. Ya. Tapi bila kita pun kita sebut ya marfu dengan tanwin dhammah. Boleh ikut tak? Marfu dengan apa? Tanwin dhammah. Maksud sama ke tak? Sama, sebuah buku juga. Ya, cuma yang pertama tu dalam bentuk makrifah khusus. Yang kedua kitabun dalam bentuk umum. Beza itu saja. Buku tetap buku, bilangan satu tetap bilangan satu. Adapun artinya tetap sama. Nampak? Tetap sama. Buku tetap buku, tak jadi pensil. Sebuah tetap sebuah, ya, tak jadi dua buah. Itu maksudnya. Yakni satu buku ataupun sebuah buku. Sedangkan marfu'nya isim musanna adalah dengan tanda alif dan nun di hujung kalimah. Okey, tengok contoh al-masjidani. Jadi marfu' dengan alif nun atau disebut marfu' dengan alif kerana alif itulah yang merujuk bilangan dua. Ya, jadi dua buah masjid. Ya. Al-baitani dua buah rumah. Marfu' dengan apa? Alif. Jadi alif dalilun untuk isim mufrad. Ya, dua buah masjid, dua buah rumah. Jadi marfu'nya dengan alif, bukan lagi marfu' dengan dhammah. Okey, Kak Imah boleh ikut tak? Jelas? Untuk marfu' boleh? Marfu' dengan dhammah. Kalau marfu' dengan tanwin dhammah atau tanwin dhammah untuk bilangan mufrad ke musanna? Mufrad. Ya, mufrad. Kalau marfu' dengan alif nun itu untuk musanna ke mufrad? Musanna. Saya pusing-pusing boleh jawab, terfaham dah tu. Okey, seterusnya. Laju sangat ke? Boleh. Boleh laju tapi berulang-ulang okeylah tu. Laju tapi berulang-ulang okey. Laju. Saya biasa bawa kereta laju, jadi speed laju. Tapi saya ulang selalu juga. Okey, boleh ikut tak? Jujur pada diri sendiri. InsyaAllah. Semua boleh ikut?
Boleh. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Kalau tak faham, nanti komen dalam grup. Apa yang nak komen bagi tahu saya, sebab saya tak boleh menyelami hati setiap hamba Allah. Sebab hati tu milik Allah. Ya, jadi Allah saja yang tahu. Ya. Okey, seterusnya. Contoh lagi, sedangkan marfu'nya isim musanna adalah dengan tanda alif dan nun. Tolong gariskan. Ya, garis dengan pen merah ke pen apa nak tunjuk kalau musanna dia marfu' dengan alif dan nun. Alif huruf mad, nun mesti kasrah. Itu kena tulis sendiri. Alif mad mesti sebelumnya baris atas. Nun mesti kasrah. Ya, itu mesti ingat, jangan lupa-lupa. Ya. Seterusnya, tengok dia kata di contoh yang di bawah ni, ya. Tu dah buat tadi. Kemudian tengok adapun bila isim mufradnya yang berakhir dengan fathah. Ya, fathah artinya baris atas. Ya, daripada kalimah fathah. Fathah artinya buka. Ya. Buka ni mesti belah atas. Ada orang buka belah bawah. Buka mesti belah atas kan? Okey. Adapun bila isim mufradnya yang berakhir dengan fathah. Ya. Macam mana nak tulis fathah tu dalam bahasa Arab? Macam ni. Fathah marutah. Fathah. Fathatun. Fathatan. Fathatin. Jadi ini kalimah fathah. Fathah artinya baris atas. Ya. Fathah artinya baris atas. Apabila adapun bila isim mufradnya berakhir dengan fathah, maksud di hujung kalimahnya baris atas. Kalau baris atas jadi fathatan. Fathatan. Contoh. Kemudian dia kata tanwin fathah atau kasrah. Ya, jadi dia kata adapun bila isim mufradnya berakhir dengan fathah, ni baris atas, ataupun tanwin fathah, ya, sama ada baris satu, ya. Kalau fathatan, kalau ada alif lam, al fathata. Tengok. Al fathah. Ini ada alif lam kan? Al fathah. Macam ni. Ini ada alif lam, ini disebut baris satu. Ya, jadi disebut al-fathah, dia kata sama ada dengan fathah, ini baris satu lah dengan fathah, atau tanwin fathah. Ini tanwin fathah. Boleh? Ini disebut fathah sebab baris satu. Ini disebut tanwin fathah sebab baris dua. Baris dua. Mesti faham yang tu. Ya. Atau kasrah. Atau kasrah. Ini kasrah. Ini kasrah. Atau tanwin kasrah. Fathatin. Ya. Sekali lagi. Ini disebut kasrah. Ini disebut tanwin kasrah. Kerana ini ada alif lam, isim ma'rifah. Ini tak ada alif lam, disebut isim nakirah. Ini disebut kalimah khusus. Ini disebut kalimah umum. Okey. Contoh dengan fathah. Ya, contoh untuk fathah al-kitabah. Mana dia fathahnya? Baris atas. Apa yang di atas? Ba. Ba. Ya. Jadi ba tu disebut apa? Ba. Ini kedudukan pada apa ni disebut? Fathah. Fathah. Bila fathah ni juga disebut dalam bahasa Arabnya apa? Mansub. Marfu' ke majrur? Mansub. Mansub. Jadi kita sebut mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Jadi kena biasakan dengan kalimah yang disebut dalam bahasa Arab. Ya. Jadi al-kitabah ini mansub bil fathah. Ya, bukan tanwin fathah. Ya, bukan tanwin fathah. Kenapa bukan tanwin fathah ni?
Sebab ada alif lam. Sebab dimulai dengan alif lam. Okey, muka surat 16. Muka surat 16. Muka surat 16 dia bagi contoh kitaban. Okey, kitaban. Saya padam. Saya padam lah. Kitaban. Okey, cuba tengok betul-betul. Apa beza kitaban dengan al-kitabah ni? Tanwin. Tanda dekat Melayu. Ini isim apa ni? Ada alif lam. Isim makrifah. Ini isim Nakirah. nakirah. Mana tanda makrifah, mana nakirah? Ma'ruf. Ini disebut isim makrifah sebab bermula alif lam. Ini disebut isim nakirah sebab ada tanwin. Itu pun kena faham betul-betul. Ya, itu pun kena faham jelas. Ya, bukan kita nak belajar main-main tak. Kita sungguh-sungguh. Biar setiap kalimah bahasa Arab tu kita dapat. Faham? Ya, ini disebut isim makrifah, ini disebut isim nakirah. Jadi ini mansub bil fathah, ini mansub bil tanwin fathah. Sebab ini nakirah, ini makrifah. Okey, seterusnya kasrah. Ya, kasrah pula. Dengan kasrah tukar saja. Tukar atas kepada bawah. Okey, al-kitabi. Boleh tak lagi kita sebut fathah? Boleh tak sebut fathah sekarang? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Baris dulu. Sebab baris dia tukar ke bawah. Bila bawah kita sebut kasrah. Bila atas kita sebut bila depan kita sebut Dhamma. okey, dhammah kalau kita sebut marfu. Kalau fathah kita sebut mansub. Kalau kasrah kita sebut majrur. Okey, boleh Mahir? Boleh. Marfu dengan baris depan. Mansub dengan baris atas. Majrur dengan baris bawah. Untuk isim Mufrad. mufrad. Ya, isim mufrad. Okey, marfu dengan alif nun untuk isim musanna. Mansub dengan ya nun untuk isim nun musanna. Bila ya nun musanna, alif nun musanna. Tapi sebut beza. Satu marfu, satu mansub, satu majrur. Okey, alhamdulillah. Maka untuk musannanya harus ditambah ya dan nun. Ya, macam itulah. Contoh, dia bagi contoh lagi. Al-kitabah. Berapa buah buku? Al-kitabah. Sebuah buku. Okey, saya sebut tolong bagi tahu. Saya sebut bagi tahu dia punya aja. Al-kitabah marfu, mansub, majrur. Mansub. Mansub dengan apa? Bil fathah. Jadi saya nak biasakan menyebut benda tu. Okey, sekarang tukar kepada bilangan 2. Al-kitabaini. Ya, untuk bilangan 2 berapa kita sebut? Al-kitabaini. Okey, mansub dengan apa pula tu? Mansub dengan ya. Ya. Jadi disebut juga mansub, tapi bukan dengan baris atas. Bukan mansub dengan baris atas sebab bilangan dah berubah. Bilangan dah tukar jadi 2. Jadi mansub bilangan 2 mesti dengan ya huruf lin. Sekali lagi. Mansub baris atas untuk bilangan mufrad. Mansub dengan ya huruf lin untuk bilangan 2. Jangan pernah lupa. Ya. Seterusnya kita pergi kepada kasrah. Apa maksud kasrah? Kasrah asal kalimahnya kasaro. Kasaro dalam bahasa kasaro itu PL. Kasaro artinya telah pecah. Kalau pecah jatuh ke atas dia atau ke bawah? Itulah punca kalimah di kasrah tu. Daripada kalimah kasaro, telah pecah. Jadi telah pecah jatuh ke bawah. Maka huruf yang terakhir berbaris di bawah lalu disebut kasrah. Kasratin. Ya, kasratin ataupun kasratun atau kasratan. Ya, jadi macam mana nak tulis kasrah? Macam ni. Kasrah.
Ya, ini boleh kasratan, kasratun, kasratin. Ya. Okey, kasrah artinya berbaris di bawah. Okey, alhamdulillah. Laju sangat pun. Tengok contoh daripada Alkitabah tukar kepada baris bawah. Jadi bunyinya Alkitabi. Ya, Alkitabi. Tukar ba baris atas kepada ba baris bawah. Ba baris atas bunyi dia ba. Ba baris bawah bunyi dia bi. Ya. Okey. Alkitabi. Pada bawah kan kita sebut marfu ke, mansub ke, majrur? Majrur. Ya. Majrur tu ambil kalimah daripada kalimah jaro. Jaro artinya mengalir. Mengalir ke atas ke kat bawah? Ha, nampak tu. Jaro mengalir. Mengalir mesti di bawah. Ha, jadi yang berbaris bawah itu disebut majrur. Okey? Ha. Jadi Alkitabi ya, majrur dengan kasrah. Majrur bil kasrah. Ya, majrur bil kasrati. Ya, majrur bil kasrati. Nah, jadi Alkitabi majrur dengan baris bawah. Untuk bilangan isim mufrad. Untuk bilangan dua sama tambahkan ya huruf din dan nun baris bawah. Alkitabaini. Jadi majrur dengan huruf apa? Ya, yang huruf apa? Ya harfulin, ya huruf. Tapi kita tak sebut mansub. Kita sebut majrur bil ya. Ya, majrur bil ya. Ya, jadi tanda baris bawahnya dengan huruf ya. Jadi bunyinya macam mana? Alkitabaini. Dua buah buku. I'rabnya pada kedudukan majrur bil kasrah. Ya, kasrah dengan majrur bil kasrah dan juga majrur bil ya. Kalau majrur bil kasrah untuk isim mufrad, majrur bil ya untuk isim musanna. Ya, dalam kedudukan isim ma'rifah. Okey, kita tukar kepada isim nakirah. Keluarkan alif lam. Ya, tambah tanwin, jadikan tanwin. Jadi Alkitabi jadilah kitabin. Ya, kitabin majrur bil tanwin kasrah. Majrur bil tanwin kasrah. Majrur dengan berbaris dua di bawah untuk isim mufrad. Okey, kita tukar kepada isim musanna kitabaini. Jadi majrur dengan huruf ya, majrur bil ya, ya, majrur bil ya. Okey, habis. Habis. Lajunya gini ya. Laju tapi faham kan? Faham ke tak? InsyaAllah. Faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, tengok selanjutnya. Dalam istilah ilmu nahu, bila disebut nahu mesti merujuk kepada lughatul arabiyah, bukan tajwid. Ya. Selanjutnya dalam istilah ilmu nahu, bila isim mufradnya berakhir dengan dhammah atau tanwin dhammah, maka ia disebut pada kedudukan marfu. Pada kedudukan apa? Marfu. Ya, contoh ar-rajulu. Ya, ar-rajulu itu isim ma'rifah sebab ada alif lam. Ya, dengan huruf terakhir baris depan. Jadi baris depan tu disebut dalam bahasa Arab apa? Marfu. Marfu dengan dhammah. Ya, isim ma'rifah marfu bi dhammah untuk bilangan mufrad. Ya, untuk bilangan mufrad. Kita keluarkan alif lam, jadilah dia rajulun. Kita keluarkan alif lam jadi apa? Rajulun. Jadi kalau rajulun tu disebut marfu dengan tanwin dhammah. Apa maksud rajulun? Seorang lelaki. Jangan salah sebut. Kalau sebut rijlun jadi kaki. Ya, tulisan sama rajim lam, tapi baris tak sama. Kalau ar-rajul artinya seorang lelaki. Kalau ar-rijlu kaki.
Lelaki kaki. Okey. Bila isim mufradnya berakhir dengan fathah atau tanwin fathah, maka ia disebut dalam kedudukan mansub. Ya, dalam kedudukan apa? Mansub. Macam mana tulis mansub? Dia tulis. Ya. Mansubun. Ya. Jadi mansub dengan baris atas untuk isim mufrad. Mansub dengan ya nun untuk isim musanna. Okey. Musanna. Ya, musanna. Senang je. Kalau ar-rajulu jadi ar-rajulani. Kalau rajulun jadi yang sama juga. Sama juga. Tetap tambah alif nun. Rajulani. Rajulani. Ar-rajulu pun ar-rajulani. Rajulun pun rajulani. Jangan pula bila ada alif lam tu awak letak tak ada alif lam, rajulun jadi rajulanin pula. Jangan salah. Untuk bilangan dua jangan tambah tanwin. Ada dia pandai. Oh, tak ada alif lam. Rajulanin katanya. Salah. Walaupun tak ada alif lam, tetap rajulani. Bukan rajulanin. Hati-hati. Nanti pandai-pandai pula. Tak ada alif lam tu, jadilah tanwin. Kan? Tadi kata ada alif lam. Baru tak ada tanwin. Tu tak ada alif lam. Jangan. Tetap rajulani. Jangan tulis rajulani. Salah. Sebab ini bukan bilangan satu. Ini bilangan dua. Nun mesti tak boleh ada tanwin. Sama ada dia mula alif lam ke, tak mula alif lam ke, nun tetap baris satu. Tulis besar-besar. Nanti tak ada alif lam. Tulis rajulani. Siapa ajar? Saja Sadiah. Sudah. Okey. Jadi dia kata ar-rajulu dan rajulun itu pada kedudukan marfu. Bila tukar dengan baris atas kita sebut apa tadi? Mansub. Jadi mansub dengan baris apa? Atas. Dengan fathah. Ya, mansub bil fathah. Okey, bila isim mufradnya berakhir dengan kasrah atau tanwin kasrah, maka ia disebut pada kedudukan majrur. Okey, tengok. Tadi ni lelaki baris atas dan baris depan kan? Kan tukar baris bawah pula. Ada bunyi-bunyi. Ar-rajuli. Nampak? Ini dah tukar baris bawah kan? Ya. Jadi baris bawah ni kita sebut dalam bahasa Arab apa? Majrur bil kasrah. Tadi kita sebut kasrah kan? Ya. Ini kasrah tanda baris bawah. Okey, i'rabnya kita sebut apa? Majrur. Majrur. Okey, majrur dengan baris apa? Kasrah. Untuk bilangan berapa ini? Satu. Untuk bilangan isim mufrad. Kalau boleh biasakan dengan bahasa Arab. Isim mufrad. Kesimpulan dia kata, untuk isim mufrad yang marfu maka musannanya ditambah alif dan nun. Boleh besar-besar. Marfu musanna mufrad dengan dhammah. Musanna tambah alif mad nun baris bawah. Sedangkan bila mansub atau majrur ditambah dengan ya tulis besar-besar, ya huruf din, nun baris bawah. Saya rasa hari ini semua orang dapat. Berikut ini merupakan latihan-latihan untuk lebih memahami pembahasan tentang isim mufrad dan isim musanna. Okey, itu latihan. Lepas dah buat setiap daripada yang dah buat, tolong forward dekat saya. Saya tengok betul atau salah. Ada berapa latihan tu? Muka surat 17 sampai 17 sampai 18 tu aja. Sampai isim saja. Yang fi'il kata kerja jangan buat. Nanti minggu depan kita masuk hari Khamis, insya-Allah kita masuk kata kerja. So jangan miss kelas. Isim dah berakhir. Nanti hari Khamis insya-Allah biiznillah kita masuk kepada fi'il. Okey? Boleh? Tolong buat. Ya, tak kira Rijal ke, Anisa ke, kalau nak pandai, nak faham Al-Quran kena buat. Ya, buat betul-betul.
Ya, yang dibagi dalam buku tu forward pada saya tengok nanti. Ya, yang kat rumah pun kena buat. Ya, Kak Rima semua kena buat, forward kat saya. Saya tengok betul atau salah. Ya, kena belajar. Sebenarnya masa ni adalah masa tadabbur Al-Quran. Bukan, talaki Al-Quran. Okey, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang baik, alhamdulillah, bulan Ramadan, bulan Allah mengampunkan dosa kita, Allah memberi kita rahmat dunia dan akhirat. Maka teruslah mujahadah diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. InsyaAllah jumpa lagi.